Hai, selamat datang ke Titas. Kami dari kumpulan 10. Nama saya Alan dan rakan sepasukan saya ialah Chu Hang, Annabelle, Edmund dan Samuel. Hari ini, Edmund dan Samuel akan menyampaikan kepada anda semua video kami. Sebelum memulakan video kami akan memberi perkenalan ringkas tentang watak Mancho Ito. Mancho Ito seorang padri Katolik Jepun yang mempelajari teologi dan bahasa Latin di sebuah seminari yang terletak di Nagasaki. Sebagai penutur Tensho, Mancho Ito pergi ke Eropah, tempat beliau berjumpa dengan Paus Gregory ke-13 dan Sisters ke-5 di Rome. Beliau kembali ke Jepun pada tahun 1590 dan mengetai Jesuit pada tahun 1593. Selepas itu, Mancho menjadi seorang padri. Beliau melipati pekerjaan dakwah di barat laut Jepun. Tidak lama kemudian, beliau diusir ke Mandala Nakasu dari Mandala Kokura. Akhirnya, Mancho diasingkan ke Nagasaki dan menjadi seorang guru di seminari, tempat mana dia meninggal dunia akibat penyakit pada tahun 1612. Kini, marilah kita memulakan periwayatan melalui video ini. Pada tahun 1569, Mancho Ito lahir di sebuah kota yang bernama Tonokurikan di Jepun, sekarang dikenali sebagai Saito. Nama asal Mancho Ito ialah Tsukimasu Hito. Seterusnya, ayahnya Hito Sukiharu, seorang samurai pada zaman Sengoku. Manakala datuknya Yoshisuke Ito, seorang daimyo dari daerah Hyuga. Daimyo ialah orang yang memegang banyak wilayah dan bawahan. Semasa Mancho masih kecil, beliau tinggal di sebuah istana yang disebut Istana Ayojo, yang merupakan sebuah cawangan dari suku bangsa Hito. Ketika beliau berusia 8 tahun, istana itu diserang oleh suku bangsa Shimazu dan istana itu musnah akibat serangan itu. Sungguh berdoa, Mancho diselamatkan oleh pejuang. Mereka kemudian melarikan diri ke provinsi Pango. Semasa tinggal di Pango, Mancho menjumpai agama Kristen dan berazam menjadi seorang padri dengan belajar di sebuah seminari. Pada suatu hari, seorang lelaki yang beragama datang ke Jepun untuk memulihkan pekerjaan dakwah dan juga mengasuh bakal padri Jepun. Namanya Alessandro Valigano. Dia juga bertujuan untuk menghantar seorang utusan yang mewakilkan daimyo Kristen ke Rome. Untuk menunaikan tugasannya, dia memilih 4 orang budak lelaki yang belajar di seminari. Kriteria memilih seorang utusan adalah mempunyai penampilan baik, berbadan kuat yang dapat bertahan dalam perjalanan jauh, serta mahir menguasai bahasa dan kajian asing. Salah seorang budak lelaki ialah Tsukikazu Hito. Sejujurnya, Tsukikazu tidak berada di daerah itu. Mancho berumur 13 tahun pada masa itu. Dia telah dipilih sebagai juru cakap dan mewakili Sori Otomo, orang yang berhubungan dekat dengan ayahnya ke Eropah. Pada hari 20 bulan Februari tahun 1582, jika mereka coba ke Magister, Kansler Valigano, Mancho Hito, dan 3 bangsawan lain, Michael Chichiwa, Julia Nakara, dan Martinho Hara, meninggalkan Nagasaki untuk memulakan perjalanan mereka. Perjalanan itu disebut Tensho Kino Shonen, atau lebih tepatnya, misi pemuda Tensho ke Eropah. Mereka hanya bersama melakukan perjalanan ke Go, India. Selepas itu, Mancho dan bangsawannya pergi ke Lisbon yang mereka tiba pada bulan Ogos 1584. Mereka akan menghabiskan 6 bulan tinggal di Macau, Kochi dan Goa. Dari sana, mereka terus ke Madrid dan kemudian ke Rome. Di Rome, Mancho menjadi warga negara terhormat dan dibawa ke barisan bangsawan Eropah dengan gelaran Cavalier di Sperandro, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris adalah Knight of the Golden Spur. Semasa mereka tinggal di Eropah, mereka bertemu dengan Raja Philip II dari Spanyol, Francesco de Medici,
Grand Duke of Tuscany, Paus Grigno 15 dan Paus Sixtus ke-5. Pada 21 Julai 1590, Mancho dan bangsawannya kembali ke Jepun setelah 8 perjalanan panjang tahun. Mereka mempunyai penonton dengan Panglima Perang Hideyoshi. Dia menyukai Mancho dan mengesyorkannya untuk menjadi pegawai, tetapi Mancho masih bermimpi menjadi imam sehingga menolak tawaran itu. Semasa pelayaran mereka diperintahkan untuk membuat catatan yang akan membantu memberikan asas sebuah buku yang disebut Misi Warisan Jepun ke Rom Curia. Buku ini ditujukan untuk tujuan pengajaran pada para mubalik di Jepun, tetapi tidak memberi kesan yang berterusan terhadap persepsi orang Jepun terhadap Eropah. Pada tahun 1608, Alessandro Vallegiano menetapkan mereka berempat sebagai bapa Jesuit Jepun pertama. Dia terus mengajar di Nagasaki hingga kematiannya pada 13 November 1612, dan dia berumur 43 tahun. Pelayaran ke Eropah oleh Mancho dan bangsawannya penting kepada mereka kerana mereka dapat melukis peta dunia. Peta Jepun yang dilukis oleh Eropah pertama dan dihadiahkan kepada lain untuk memberikan sumbangan penting kepada bidang masing-masing di Jepun. Terima kasih menonton video kami. Bye-bye.